Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Kompleks Museum Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalam. Pintu ini dibuat pada kurun ke-19. Tulisan Jawi dalam bahasa Melayu klasik padanya amat memberi keunikan kepada pintu ini. Artifak ini dinamakan Pintu Abanjau. Ditulis dalam Jawi, ini alamat Tamalong, raja yang memerintah dalam kerajaan Tinjar yang memelihara sekalian dagang. Tamalong ialah ketua sebob yang berasal dari Ulu Tinjar, juga dikenali dengan nama Abanjau. Etnik sebob dipercayai berhijrah dari sempadan Indonesia dan mereka dikenali umum sebagai masyarakat Kenyah. Peperangan kaum dan perang Ngayau telah menyebabkan etnik ini berpindah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka juga digelar sebob Long Pekun kerana keturunan asal mereka berasal dari Long Pekun yang terletak di sempadan Indonesia. Sebob adalah salah satu minoriti etnik yang ada di Sarawak ini. Asal sebob adalah sebenarnya berasal daripada Usun Apau yang ada salah satu tempat yang di Sarawak ini. Kerana pada masa itu ada peperangan, maka etnik sebob ini telah berhijrah ke satu tempat yang di mana tempat asal sebob pada masa ini. Kerana penghijrahan itu, maka di sanalah etnik sebob itu berkumpul dan tinggal. Etnik sebob ini boleh dikatakan salah satu minoriti yang ada di Sarawak dan setakat ini dua buah kampung daripada yang berhijrah ini tadi dinamakan Kampung Long Selapun, kampung saya sendiri, dan Kampung Long Loyang. Secara kasarnya untuk dua buah kampung ini adalah 1,000 orang sahaja. Namun begitu ada penempatan sebob yang lain, dua lagi buah rumah panjang, menjadikan sebob ada lebih kurang populasinya pada masa ini kurang daripada 10,000. Lokasi pertama penghijrahan oleh etnik sebob ialah di Batang Utip Menawan yang sudah dihuni oleh kaum Lirong dan Lepojingan. Raja James Brooke memperluaskan empayar Sarawak ke kawasan pedalaman dan memaksa mereka berpindah ke hilir sungai. Etnik Lirong pula meninggalkan sebob dan Lepojingan di Menawan. Tindakan James Brooke meluaskan pengaruh kawasan kediaman sebob telah menyebabkan mereka perlu untuk berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Ketua kaum pada masa itu, Taman Balandieng, telah memanggil kesemua anak-anak sebob untuk mencari jalan penyelesaian. Terdapat dua pilihan untuk perkara ini, iaitu bersatu dengan kaum Lirong dan Lepojingan mempertahankan Menawan atau berhijrah ke kawasan lain, iaitu Dapui. Masyarakat sebob ataupun cebub ini berasal daripada Usun Apau, iaitu salah satu sempadan Indonesia dan Sarawak yang ada di Sarawak ini. Mereka berhijrah kerana peperangan dengan James Brooke, Raja James Brooke pada masa itu. Kerana tidak mahu berperang, ya, orang-orang sebob ini, ketua orang sebob ini yang orang namakan Taman Balan, ya, orang katakan pada masa itu, dia katakan memang orang sebob yang lain mahu berperang, mahu melawan balik tempat itu. Namun kerana ketua sebob ini katakan, ingatlah anak-anak, ingatlah wanita-wanita yang ada. Jika kita teruskan peperangan, maka terkorbanlah anak-anak dan wanita ini. Sebaliknya mereka mengambil inisiatif dengan melarikan diri ke kawasan Menawan yang kita katakan. Dan Menawan ini salah satu tempat di Ulu Tinjar, di mana pada masa itu Tinjar tidak ada penempatan. Akhirnya mereka memilih untuk berhijrah ke Dapui demi survival etnik sebob pada waktu itu. Keputusan mereka untuk berhijrah ke Dapui telah disambut baik oleh kaum Lirong yang pernah hidup bersama mereka selama ini.
Orang Sebob makanan ruji yang terutama juga adalah ubi kayu. Jadi ubi kayu ini proses dia sendiri. Contohnya apabila menunggu ubi kayu ini berisi dia punya isi itu, mereka akan pergi boleh dikatakan mencari nangah ataupun sagu kita katakan sambil menunggu ubi itu berisi. Jadi apabila sudah berisi, saya sendiri pun ada pengalaman di dalam menyediakan ubi ini bersama dengan masyarakat Sebob. Setelah ubi itu diambil dan dipotong, untuk parut dia itu menggunakan duri daripada rotan. Hampas ubi itu tadi akan dibawa ke sungai. Hampas ubi tadi itu ditapis di perahu itu menggunakan penapis yang kita namakan sebagai ugat ataupun jaan. Hasil hampas itu maka ada mendapan ubi itu. Jadi ubi ini termendap di sana dan jadikan tepung basah. Jadi inilah yang akan menjadi makanan ruji kepada orang-orang Sebob. Ubi ini akan menjadi yang kita katakan sebagai nao, akan menjadikan ulah ataupun kueh. Dan salah satu makanan Sebob yang sampai sekarang yang kami masih makan adalah awak. Awak ini akan dicampur dengan daging. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat unik di dalam masyarakat Sebob. Dan awak dan ulah ubi biasanya dimakan juga di masa perayaan-perayaan seperti Christmas, Tahun Baru dan yang lain-lain juga. Dengan bantuan ketua kaum Berawan, pertemuan dengan Raja Bruk di Marudi membantu etnik Sebob diiktiraf sebagai penduduk Dapui. Peristiwa ini telah membantu mengeratkan lagi hubungan baik antara Berawan dan Sebob. Etnik Sebob kemudiannya berhijrah ke beberapa kawasan sehinggalah memutuskan untuk terus mendiami kawasan Sungai Tinjar sekarang. Selalunya kalau roh jahat ini, moyang saya sendiri adalah seorang dayung, kita katakan. Bekas dayung tu dalam masyarakat Sebob ini, dia ada orang yang pandai menilik. Sampaikan dia sepertinya ada hubungan dengan alam yang lain. Mereka pakai salah satu pekakas yang mereka pakai dan mereka akan ikat pekakas itu. Itu adalah seperti salah satu besi dan mereka akan ikat. Tenung ini sendiri akan diletakkan parang. Benda itu dia akan boleh bergerak sampai ke nama orang tu. Saya pernah melihat kepercayaan yang sebegitu pernah dipraktikkan oleh masyarakat Sebob, di mana mereka percaya kepada roh-roh. Jadi itu adalah salah satu kepercayaan pada masa itu. Pintunya dia lebih menggunakan motif-motif alam semula jadi, motif-motif organik, organik iaitu tumbuh-tumbuhan, ya. Pokok-pokok menjalar, sebab belian ni keras, sangat susah untuk menebuk, mengukir dia tu, bukan satu kerja yang senang. Jadi mereka menggunakan appliedkan motif-motif tumbuh-tumbuhan, kearifan tradisi. Mereka pulihkan skill tu, alam terkembang menjadi guru. Jadi pada alam mereka berguru. Mereka berasimilasi dengan alam. Setiap hari mereka melihat alam, mereka belajar pada alam tu, jadi mereka motif ini sesuai, mereka ambil. Jadi mereka adaptasikan. Maknanya otak mereka tu, minda mereka tu terbina daripada alam. Jadi pada alam mereka akan hasilkan motif tadi tu. Pintu untuk masuk ke rumah panjang ini agak kecil berbanding pintu biasa. Ukurannya yang kecil memaksa pengunjung untuk tunduk hormat secara tidak sengaja ketika memasuki rumah panjang. Terdapat ukiran dewa kuat seperti penjaga balik gau, dewa petir dan juga balik dayung, dewa semangat. Dipercayai bahawa roh dan individu dengan niat jahat biasanya masuk melalui pintu ini. Oleh itu, ukiran figura yang kuat di pintu dipercayai dapat menghalang semangat jahat. I think we can review that items in respective to the culture around this region, because in the past it has a lot of influence from the pagan culture that also apply to Southeast Asia as well. What is the feature of the architecture in the pagan culture? If you look at, like, for example, in the building or in the building elements, it's always carry a notion or a thinking to condition people behavior before they doing something. Like, for example, like the door size is actually seems to be like way smaller than the normal person. So that door was placed at the entrance. So before entering the building, is kind of condition people to lay down a bit and also be a bit more humble. Yeah, be more respectful. So this is the kind of feature that you see, like how the architectural elements can condition one's behavior. Berkemungkinan daripada penulisan ini, Tinjar ialah satu kawasan pemerintahan lama yang didiami oleh orang Kenyah dan orang Sebob. Pintu ini pada asalnya dimiliki oleh cucu Aban Jauh sebelum beliau menghadiahkan pintu utama ini kepada Charles Hose sebagai cenderahati. Untuk memahami fungsi dan tujuan pintu ini, pihak produksi cuba untuk merasai pengalaman, melangkah masuk ke dalam untuk merasai keunikan budaya Sebob.
Jadi dalam sebut ni sendiri ada lagi dia punya cabang dia. Sebut usul apau, sebut menawan, sebut tebalau. Jadi terlalu banyak yang kita boleh katakan penyelidikan yang boleh dilakukan di masa depan untuk golongan-golongan sebut ini, terutamanya asal usul. Itu adalah sesuatu sedikit sebanyak mengenai asal usul sebut yang ada di Sarawak ini. Namun begitu, masih terdapat beberapa persoalan yang masih perlu dijawab. Mengapakah tulisan Jawi dipilih pada ukiran pintu? Mengapakah ukiran pintu ini lebih kecil daripada pintu biasa? Artifak ini dibina pada sekitar kurun ke-13 sehingga kurun ke-14. Menurut kepercayaan agama Hindu, ini adalah antara dewa yang paling utama dalam kalangan para dewa. Inilah Ganesha. Kuil Hindu ini menjadi tarikan pelancong dari dalam negara dan luar negara untuk merasai sendiri pengalaman kuil yang dibina dari belian. Malah, pendaki-pendaki yang suka kencabaran tidak melepaskan peluang untuk mencabar perjalanan pendakian sepanjang 3 kilometer. Ganesha ialah dewa terkenal dalam agama Hindu dan banyak dipuja oleh umat Hindu. Ganesha ialah dewa bijaksana, dewa ilmu, dewa hindar bencana, dan dewa kebijaksanaan. Lukisan dan patung Ganesha banyak ditemui di India, malah boleh ditemui di Nepal, Tibet, dan Asia Tenggara. Patung dan lukisan dewa ini sering digambarkan berkepala gajah, berlengan 4, dan bersaiz besar seperti gajah. Tahun 1867, dia ada bawa 70 orang dari Sri Lanka lah yang expert dalam plantation lah. Dalam tahun 1867, dia orang start planting sudah, dah tanam kopi dengan tea lah. Then dalam tahun 1897, baru yang second base dari India sampai ke sinilah. Total dalam lingkungan 250 pekerja lah. Dia orang pun tinggal dekat sini bukan? Dia orang perlu ada satu temple untuk sembahyang untuk keselamatan. Mungkinlah dalam tahun 1897, selepas itu dia build ini temple lah. Kuil ini telah ditemui semula secara tidak sengaja pada tahun 1968. Kuil ini menjadi bukti sejarah kehadiran masyarakat India dari India ke Sarawak semasa pemerintahan Brooke. Dinyatakan kehidupan bermula pada ketika pemerintahan Raja Charles Brooke. Namun begitu, sekitar tahun 1912, ladang teh sudah tidak beroperasi. Inilah telah menyebabkan kuil ini terus dilupakan. Sebab plantation tak, dia punya hasil tak berapa bagus, dan juga dia pekerja punya life susah sikit bukan, so keadaan tak berapa bagus lah. Plantation ini pun dia punya harvest tak bagus, dikira dia tutup dalam tahun 1912 lah. So kira dalam 20 lebih tahun plantation ini wujud lah. Selepas 50 tahun baru temple ini dijumpa balik lah oleh seorang hunter lah. Selepas itu dia sedikit-sedikit dia buat renovation lah. So yang major renovation dia buat dalam tahun 2007. Then complete dalam tahun 2011. Upacara yang besar-besar lah dibuat di sini lah dalam tahun 2011. Bulan 6, 5 hari bulan 6. Kerajaan Sarawak telah membelanjakan RM500,000 untuk memperbaik kuil tersebut. Kuil Sri Mahamariaman kini terus menjadi antara nadi penganut agama Hindu di Sarawak. Ganesha ini ditemui di Bukit Mas, Limbang. Ini adalah bukti kewujudan perdagangan di kawasan ini bagi Sarawak dan kerajaan-kerajaan Nusantara yang lain. Seramai 1,000 orang masyarakat India dari selatan India dibawa masuk ke Sarawak sebagai buruh untuk menanam teh dan kopi di kaki Gunung Serapi, Matang. Sebahagian daripada mereka juga yang telah menjadi buruh-buruh di ladang ternakan lembu. Masyarakat India yang terdahulu ini merupakan masyarakat India yang beragama Hindu, dan ini menyebabkan kehadiran agama Hindu
di Sarawak. Based on Sarawak statistik, population orang India, dia mungkin boleh jadi Kristian ke apa, tapi orang India 7,000. Di Sarawak lah, kebanyakan di Kuching. So yang ini campur dengan Punjabi semualah, Singh semua, under the Indian community lah. Perdagangan ini based on record, kebanyakan yang datang dari India Muslim yang banyak di restoran, cikgu-cikgu untuk mission school. Mission school dari Kerala macam St. Joseph, St. Teresa. Satu grup yang cikgu, satu lagi untuk perdagangan itu adalah India Muslim dari yang buat restoran, bisnes restoran dengan sedikit kain-kain. Ladang teh dan kopi yang luas di Gunung Serapi telah membantu ekonomi Sarawak semasa zaman Bruk. Cuaca sejuk di kaki Gunung Serapi amat membantu dalam kesuburan penanaman teh secara meluas pada waktu itu. Di kaki gunung inilah Raja Charles Brooke membina sebuah banglo pada tahun 1867 kerana kedinginan Gunung Serapi dan keindahan pemandangan meluas ladang. Ini memberi rasa seolah-olah berada di tanah Inggeris. Ganesha ini dia God of knowledge. So di mana-mana temple pun kalau you dah masuk pertama you kena pray dekat Lord Ganesha dulu. Di mana-mana temple pun because dia God of knowledge. Mana-mana temple pun first you kena pray dekat dia dulu, then you continue. Walaupun the main one is mungkin yang Thaipusam ini Lord Murugan betul. Walaupun di temple Lord Murugan, Lord Ganesha, dia kena pray to Lord Ganesha dulu, then pergi ke the main one. Di mana-mana tempat. Artifak Ganesha ini akan dipamerkan di tingkat 4 Museum Sarawak. Ini adalah artifak loket yang dimiliki oleh wanita. Artifak ini dijumpai pada 29 Mac 1977. Artifak ini dikenali sebagai Ling Ling O. Gua Niah, selain daripada dikenali sebagai tempat wujudnya tengkorak manusia moden terawal di dunia, ia juga menyimpan satu khazanah yang sangat tinggi nilainya, Ling Ling O. Inilah satu-satunya Ling Ling O yang terdapat di Niah dan Borneo. Perkara ini membuatkan artifak ini sangat unik dan istimewa. Ling Ling O yang serupa telah digali dari laman arkeologi zaman logam di seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuklah Taiwan, Filipina, Vietnam, Kemboja dan Thailand. Ling Ling O sebenarnya satu artifak zaman besi, Iron Age, about 2,500 tahun dulu, yang dijumpa oleh Datuk Zulainar Majid, mantan Ketua Pesuruhjaya Jabatan Warisan Negara dan juga mantan pengarah Pusat Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia, yang beliau telah membuat kerja dekat situ in 1977. Dia sebenarnya extension daripada kerja yang dibuat oleh Tom Harrison dekat area Great Mouth. Artifak ini penting dalam masyarakat Asia Tenggara. Oleh itu, penemuan Ling Ling O di Sarawak ini membuktikan bahawa terdapat satu hubungan antara Nusantara pada satu ketika dahulu. Beliau buat kerja di area, boleh katakan dinamakan satu tempat tu Lubang Bertongkat, okay, di bahagian atas lagi. So, seperti yang saya terangkan pada mula, Great Mouth atau Lubang Kuala, dia ada 3 fasa memang menentukan, memberi signifikan kepada pengkajian arkeologi di Sarawak dan Malaysia. Sekitar ada Paleolitik, Neolitik dan Iron Age sekali, satu tempat. And then kita akan tengok unjuran tanah perkuburan purba secara digunakan secara berterusan hingga ke tahun 2,500 tahun kemudian, yang bermulanya daripada 40,000 tahun. Dia jumpa Ling Ling O tu dekat area Lubang Bertongkat pada tahun 1977. Ling Ling O yang selalu digunakan sebagai perhiasan di Niah ini masih belum dikenal pasti usia, tetapi dipercayai dibuat pada abad pertama. Kehadirannya
di perkuburan Niah menunjukkan bahawa ia berperanan dalam amalan ritual atau pengebumian dan kepentingannya sebagai artifak sangat bernilai. Ling Ling O ialah sejenis loket yang dibuat dari batu jade. Ini ialah ciri khas pada zaman logam awal. Ciri-ciri asas Ling Ling O ialah cincin yang dibuka sebahagian lubang untuk lebih mudah diletakkan di telinga pemakai. Terdapat pelbagai bentuk rekaan, dari rekaan yang paling mudah sehinggalah kepada penuh dekoratif. Di situ kerjasama antara penyidik luar dengan Jabatan Penyidik Sarawak bermula. Actually, it's bermula pada zaman Tom Harrison lagi, masa dia buat kajian di Gua Niah, di mana Tom Harrison dia bekerjasama dengan University of Hawaii, University of Las Vegas, Nevada, termasuk beberapa pengkaji yang buat kerja arkeologi di Tanah Semenanjung, dekat Lembah Bujang ataupun dekat Kuala Selinsing, Perak. Di situlah mereka buat satu kerjasama daripada kajian pentarihan ataupun kajian analisis tulang, astrologi analysis dan banyak lagi kajian yang lain. Macam ada seorang lagi iaitu Lord Midway, iaitu Datuk Seri Cranbrook. Dia lebih kepada zoo arkeologi untuk buat kerja di Gua Niah. Time goes by, kajian masih lagi dilakukan pada tahun 2000, iaitu Dr. Graham Barker daripada Cambridge University pada tahun 2000 hingga 2004, iaitu Niah Cave Project. Kajian kerjasama dengan Dr. Ibu Hidayatan pada masa itu oleh Jabatan dengan Jabatan Penyidik Sarawak. Kajian itu sebenarnya adalah not to say pentarihan semula, tapi membuat satu kajian semula dengan teknologi terkini. Sebab pentarihan dulu mungkin dia buat teknologi agak lama. So they use a new technology to do a research on that side. Termasuk juga reclassification and reanalysis finding dekat Great Mouth tu. Dan in 2008 and 2009 pelopori oleh Dr. Stephen Chia daripada Pusat Pendidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia. Di situ juga kerjasama dengan Jabatan Penyidik Sarawak. Mereka jumpa kubur Neolitik dekat Painted Cave B dengan pentarihan dalam 5,000 ke 2,500 tahun. Selain dibuat daripada jade, material lain yang digunakan untuk membuat barang kemas Ling Ling O ini ialah emas, tembaga dan kayu. Bahan yang digunakan ini amat penting untuk membezakan status ekonomi dan sosial pemakai Ling Ling O. Nama Ling Ling O untuk artifak ini telah dipopularkan oleh H. Otley Beyer yang diadaptasi dari gelaran barang kemas ini oleh penduduk di selatan Ifugao, Filipina. Nama ini kemudiannya digunakan secara meluas untuk merujuk kepada artifak ini di Taiwan, Vietnam, Filipina dan sekitar Nusantara. Ling Ling O adalah reka bentuk Asia Tenggara kuno yang biasanya dibuat dari emas tulen. Artifak ini masih boleh ditemui di kawasan Asia Tenggara, Filipina terutamanya. Namun begitu, kebanyakan koleksi ini hanya terdapat di dalam muzium. Yang terbaru ni adalah kajian kerjasama dengan Dr. Darren Kernu, iaitu New South Wales University di Traders Cave, iaitu tempat baru. Di situ kita jumpa pentarihannya jauh lebih tua lagi daripada Great Mouth, Lubang Kuala, dan penemuannya jauh lebih tua lagi daripada Deep Skull. Tapi saya tak boleh bagi banyak info buat sini sebab masih dalam analisis. Tunggu ketika ada analisis yang telah di-confirm and then baru kita akan itulah. Kita ada buat juga kolaborasi dengan University Griffith Australia bersama Dr. Paul Tesson dalam kajian lukisan purba iaitu rock art dekat Painted Cave. Kita akan buat conservation management plan untuk kita tengok macam mana kita buat pemeliharaan dan pemuliharaan lukisan pada gua kain hitam untuk tatapan generasi yang akan datang. Loket itu masih digunakan hingga sekarang, seperti yang berlaku sejak ratusan tahun yang lalu. Digunakan semasa bayi yang baru dilahirkan. Selain itu, loket ini direndam di dalam air dan digunakan untuk kesihatan dan kehidupan yang lebih baik. Dikatakan memberi kesuburan dan kekuatan semula jadi kepada pemakainya, melambangkan keberanian di samping memberi keseimbangan antara semangat lelaki dan wanita. Paling banyak bahannya for arkeologi adalah Niah. Yang kedua adalah Satu Bong. Yalah, kajian banyak lagi perlu dibuat. Seperti contohnya penemuan di Kalimantan, Tangerang. Lukisan gua yang tertua dalam 40,000 tahun. Hand stencil dekat sana. Mungkin ada dekat Sarawak, just kita belum keluar lagi. That is where regarding ada satu soalan lagi, collaboration penting. Kita boleh exchange of knowledge dan teknologi. Terima kasih sama.
Loket yang digunakan sebagai perlindungan ini pastinya sangat menarik kerana ditemui oleh pengkaji ternama negara Profesor Zuraina Majid di Gua Niah.